Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Perbincangan kita hari ini berkenaan dengan ideologi dan teori-teori baru. Kefahaman dan ajaran yang tak disebut dalam kitab kuning, kitab-kitab zaman dahulu. Kerana di masa itu belum lagi muncul ideologi dan teori ini. Yang ada ialah kefahaman yang sudah kita baca tentang ahli sunnah dan segala mazhabnya, Syiah dan segala mazhabnya, Khawarij dan segala mazhabnya, di samping firqah-firqah yang lain, dan beberapa agama samawi dan tidak samawi. Maka kitab-kitab yang ditulis di zaman dahulu berkait dengan ajaran dan pahaman tersebut. Oleh kerana ideologi dan teori ini perkara baru. Tetapi Al-Quran adalah petunjuk dan penyuluh di sepanjang zaman. Boleh mendedahkan segala kepahaman. Dan Allah Ta'ala sentiasa melahirkan mujaddid, orang yang membaharukan kepahaman untuk menghadapi pahaman-pahaman baru yang tak ada di zaman dahulu. Bahkan zaman dahulu pun berbeza. Zaman Nabi Nuh disebut Al-Malak. Zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Zaman Nabi Musa, Fir'aun, bukan Namrud lagi. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay, kalangan munafikin, musyrikin, kuasa besar Parsi dan Rom. Begitulah di zaman tabi'in timbulnya pahaman-pahaman Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunnah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Seterusnya akan timbul pahaman-pahaman yang baru, yang dicipta. Kita akan bincang tentang pahaman, ajaran dinamakan ideologi ataupun teori. Dunia Barat, iaitu Eropah, negara-negara Eropah yang terpengaruh dengan hadarah Islamiyah, tamadun Islam, dan ilmu duniawi khususnya dalam lapangan sains dan teknologi, telah mengambil ilmu ini dengan meninggalkan ruh Islamnya, menyebabkan ilmu aqliyah dan tajribiyah, akal dan pendidikan, mempengaruhi kehidupan dan cara berfikir. Lalu mereka merasakan bijak tahu segala-galanya. Di zaman baru ini manusia yang merasakan diri mereka sudah maju telah mencipta ajaran-ajaran baru yang tidak lagi dinamakan agama, tetapi mereka menamakannya dengan ideologi atau teori.
yakni pahaman, cita-cita, haluan dan aliran pemikiran. Bukan sahaja menjadi pendapat, tetapi diangkat martabaknya menjadi suatu keyakinan yang berbentuk akidah, kepercayaan, perjuangan dengan bersungguh-sungguh dan penuh pengorbanan. Asalnya ialah berlakunya kemajuan di Eropah apabila mereka terpengaruh dengan hadarah Islamiah, tamadun Islam. Kemajuan umat Islam dalam ilmu duniawi. Quran adalah mukjizat ilmu. Dan Nabi SAW yang punya hikmah telah mengambil ilmu-ilmu daripada berbagai bangsa dalam dunia, perkara yang bermanfaat kepada manusia, hasil daripada akal yang bijak, pengalaman dan penyelidikan yang dibuat. Diizin oleh Allah Ta'ala dalam perkara berkait dengan kehidupan manusia. Cari makan. Yang ada cari makan ni halal dan haram. Itu ketetapan agama. Bagaimana cari makan dengan cara yang canggih, moden, cara yang mudah, berkembang, maju, ini bergantung pada akal, pengalaman dan kajian yang dibuat di semasa-semasa. Di zaman sebelum kedatangan Islam, orang yang bijak dalam urusan dunia ni dibunuh. Dibunuh, orang bijak dibunuh. Takut orang bijak ni naik jadi pemimpin, berpengaruh dalam masyarakat. Ahli-ahli falsafah dibunuh, ahli-ahli sains dibunuh, arkitek dibunuh, dipotong tangan, kena takut reka rumah, molek, lebih molek pada istana dia, macam-macam. Bila Islam datang, Islam menerima ilmu yang memberi manfaat. Islam mengambil ilmu memberi manfaat. Menerima kedatangan cerdik pandai dari berbagai bangsa. Islam terima ilmu mereka, dipelihara, bukan bunuh macam zaman dulu. Menyebabkan kerajaan Islam dihormati. Bukan saja mereka memberi kerjasama, bukan banyak saintis-saintis ini masuk Islam. Menyebabkan orang Islam maju dalam ilmu-ilmu sains teknologi. Banyak kitab-kitab dikarang oleh ulama-ulama Islam, mereka yang masuk Islam, dalam ilmu sains dan teknologi. Ilmu falak yang berkait dengan peredaran bulan, matahari, angkasa lepas. Ilmu pertanian, ilmu hayawan. Kitab Hayawan Al-Hayawan Al-Kubra, Hayatul Al-Kubra. Ensiklopedia binatang. Ratus-ratus binatang dikaji, madarat dan manfaat tabiatnya. Ilmu perubatan, Ibnu Sina, Ar-Razi dan lain-lain mengarang ilmu perubatan. Al-Hawi, karangan Ar-Razi, berbelah jilid tebal kitab itu. Diterjemah dalam bahasa Latin, diterjemah dalam bahasa Inggeris. Menghuraikan jenis penyakit, jenis obat, ilmu perubatan, ilmu farmasi. Hebat ilmu Islam ni. Orang Islam yang dulu buat bank, orang Islam yang dulu buat hospital, orang Islam yang dulu buat jam. Orang Islam yang dulu mencipta senjata api yang lebih canggih. Asalnya orang Cina buat senjata api. Bila orang Islam ambil, modernkan lagi. Sehingga orang Islam jadi kuasa besar. Di mana dunia Eropah yang mundur, kalah dengan orang Islam, tertarik dengan orang Islam, menyusup masuk dalam masyarakat Islam. Mereka belajar ilmu duniawi ini. Aliran ini berpunca daripada Eropah yang memisahkan kehidupan mereka daripada agama. Kerana agama Kristian yang lemah dan diselewengkan itu telah dikuasai oleh unsur-unsur keberhalaan yang lebih menyesatkan lagi di Eropah. Selepas mereka
selepas menjadi agama rasmi kerajaan Rom yang mewarisi agama keberhalaan sebelumnya. Mereka mengambil ilmu duniawi dan mereka menganut Kristian. Kristian mereka anut pula Kristian yang sudah sesat, yang sudah diselewengkan. Asal agama Kristian ini ialah Islam, dibawa oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa adalah Rasul pada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel. Dan kami Allah utuskan Isa menjadi Rasul Bani Israel. Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat, Old Testament. Kemudian ada kitab Injil, New Testament. Dua-dua kitab ini digabungkan. Dalam Taurat banyak hukum-hukum yang berkait dengan pemasyarakatan, kehidupan manusia. Akidah pun ada juga. Bila akidah sudah menyeleweng, Allah Ta'ala utus Nabi Isa AS membetulkan akidah dan menghalalkan beberapa yang diharamkan dulu sebagai hukuman kepada Bani Israel kerana mereka degil tuan hukum. Dicabut, diangkatkan hukuman itu. Berlaku perubahan. Nabi Isa beramal dengan Taurat dan Injil, dua-dua sekali. Bila orang Yahudi tak terima Nabi Isa, mereka bunuh Nabi-Nabi. Mereka cuba nak bunuh Nabi Isa, diangkat oleh Allah ke langit. Quran mengatakan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Mereka tak bunuh dan tak salib Nabi Isa. Isa diselamatkan oleh Allah. Mereka ubah agama. Sebarang pengikut Nabi Isa meminda kitab Taurat, meminda kitab Injil. Khususnya apabila Raja Rom masuk Kristian. Di mana di Rom masih mewarisi ajaran keberhalaan. Dia sesuaikan Kristian yang baru dengan keberhalaan, membenarkan keberhalaan, sembah salib, ada patung dan sebagainya. Eropah menerima agama Kristian yang berasal daripada agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS. Itu sebenarnya sudah diseleweng dan hanyut daripada hakikatnya yang sebenar oleh kalangan Yahudi selepas mereka kekal membunuh agama Kristian, bukan membunuh Nabi Isa. Isa membunuh agama Kristian. Apabila ianya dibawa ke Eropah dalam keadaannya yang tidak lengkap dan menyeleweng. Di samping berlakunya pindaan-pindaan yang diubah sesuai menurut kemahuan kerajaan Rom. Bahkan selepas Nabi Isa diangkat, kitab Injil diubah sehingga beratus kitab Injil. Asal kitab Injil yang satu jadi ratus kitab Injil. Ditulis oleh manusia. Tinggal sikit-sikit je ajaran Nabi Isa diubah. Ratus kitab Injil. Bila Raja Rom masuk Kristian, Raja Rom telah mengambil inisiatif mengadakan satu muktamar padri-padri. Dan dikumpul Injil-Injil ini, akhirnya mereka terima 4 saja Injil yang sesuai dengan mereka yang telah dipindah. Injil Matta, Injil Luqa, Injil Yohana, Injil Markus. 4 Injil. Injil-Injil yang lain diharamkan. Khususnya Injil Barnabas. Kitab Injil yang agak sama dengan Islam, mengharamkan babi. Nabi Isa adalah Rasulullah, bukannya anak Tuhan. Barnabas ini diharamkan. Diharamkan Injil Barnabas. Bukan yang lain diharamkan, 3-4 Injil saja. Mengikut kemahuan Raja Rom. Agama yang sudah dipindah inilah dianut oleh Eropah. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah menegahkan dalam kitabnya, "Ma la khasira al-alamu bin hitatil muslimin." Apakah ruginya dunia dengan kemunduran umat Islam? Dalam buku ini Hasan Nadawi menyebut, sesungguhnya Kristian berjaya dalam bidang ketenteraan, tetapi mereka gagal dalam bidang agama. Mereka berjaya mengekalkan Empire Rom yang besar, menegakkan Empire Rom yang besar.
tetapi meleset dalam bidang akidah. Kerana keberhalaan telah berjaya mengatasi Kristian dan mempengaruhi ajarannya setelah agama Kristian itu sendiri diselewengkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak menerima Nabi Isa AS dan menentangnya dengan sekeras-kerasnya. Adapun agama Islam yang sempurna dan lengkap sahaja berjaya dalam bidang akidah, juga berjaya dalam mengislahkan tamadun dunia dengan pesat. Kemajuan dunia yang dicapai oleh umat Islam mempengaruhi orang-orang Eropah mempelajari tamadun Islam di Baghdad dan di Andalus di Spanyol. Pusat kerajaan Islam berpindah ke Baghdad zaman Abbasiyah dan kerajaan Umayyah di Andalus di Spanyol, di mana orang Barat belajar daripada Baghdad dan Andalus. Tetapi mereka tidak menerima Islamnya, belajar ilmu sains, Islamnya tak ada. Mereka yang membawa perubahan melalui tamadun kemudahan ini telah mencetuskan revolusi industri, revolusi perkilangan, perusahaan, dicipta kilang-kilang baru, kemajuan kebendaan yang pesat di Eropah yang tidak boleh diterima oleh penganut-penganut Kristian yang taksub. Maka berlaku pertarungan di antara agama dan sains sehingga menyebabkan lahirnya ideologi-ideologi atau teori-teori baru yang berpandukan pada unsur kebendaan dan perasaan. Sama ada menolak agama secara mutlak, tolak tu agama. Tak ada agama. Dan ada juga yang masih menerima agama sebagai sebahagian keperluan manusia, tetapi dipisahkan dari memandu cara hidupnya. Sehingga dicipta ajaran yang dinamakan Al-Almaniyah, sekularisme, yang bermaksud agama itu tiada kaitan dengan urusan dunia. Oleh kerana ilmu-ilmu sains orang Islam ni kaji tentang dunia. Contohnya dunia bulat. Orang Islam dulu kata dunia ni bulat. Terapung-apung di kawasan yang kosong, di samping bintang-bintang cakrawala, matahari dan bulan, menandakan kekuasaan Allah Ta'ala, tak teratur antara satu sama lain. Tak bertempur, Allah Ta'ala tetapkan masing-masing ada kawasan dia. Bulatan bumi ada kawasannya, bulatan matahari, bulan ada kawasannya, sehingga bintang-bintang tu laksana pasir lebih banyak lagi di cakrawala. Yang besar, lebih besar pada bumi, beredar kawasan masing-masing. Wa kullun fi falakin yasbahun. Quran kata tiap-tiap cakrawala itu beredar di kawasan masing-masing. Tak berlaku. Kecuali bila berlakunya kiamat, baru berlaku hancur. Tak berlaku. Di mana ilmu ni tak ada dalam kitab Injil. Tak ada dalam kitab agama Kristian. Sehingga pada dia kata, puak-puak ahli sains ni kafir daripada agama Kristian. Hukum kafir daripada agama Kristian. Ini bawa ajaran baru. Tak ada dalam kitab Injil. Kemudian sains pula memajukan industri. Memajukan kilang-kilang, pakai jentera, pakai wap, pakai macam-macam hasil kajiannya. Ilmu perubatan, macam ni perubatan, ilmu pembedahan, ilmu bius, itu orang Islam semua yang buat ilmu ni. Ilmu ni tak ada dalam kitab Injil. Tak ada dasar dalam kitab Injil, tak ada. Dalam Quran ada dasar-dasar umum. Dasar umum. Injil dibuang dasar umum ni, tak ada. Menyebabkan mereka memisahkan ilmu sains daripada agama. Agama ni bab ibadat saja. Bab di dunia tak ada. Sedangkan dalam Quran, bab meniaga pun ada, bab perang, bab damai, semua ada dalam Quran. Alat-alat macam-macam disebut dalam Quran. Dalam Injil tak ada. Akhirnya, mereka memisahkan sains daripada agama. Lalu dalam bab dunia, buat ajaran sendiri. Dinamakan ideologi, teori. Sebahagiannya tolak terus agama. Tak ada agama. Komunis. Ataupun etis. Puak-puak etis ni tak percaya ke Tuhan. Termasuklah komunis. Komunis asal dia tak percaya pada Tuhan. Percaya benda yang zahir saja. Sebahagiannya percaya pada Tuhan. Sosialis.
Liberal percaya pada agama. Tapi agama ni bak semayang, bak ibadat je. Bak kehidupan dunia, bak politik, bak ekonomi, ini bukan masalah agama. Jadi begitu. Perkara yang perlu menjadi perhatian kita ialah kerana ajaran-ajaran ini telah dibawa masuk ke dalam negeri umat Islam dan menjadi senjata serangan pemikiran yang berkesan di zaman ini untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam dengan cara dan hujah yang halus, tidak menolak Islam dan masih mengaku sebagai penganut Islam, tetapi telah berjaya menyesatkan akidah atau sekurang-kurangnya memecahkan umat Islam yang jahil atau tidak sempurna ilmunya kepada berbagai-bagai ideologi dan kumpulan yang memperjuangkan ideologi itu sehingga berlaku pertarungan sesama sendiri dan hanyut jauh daripada Islam secara sedikit demi sedikit. Bila penjajah Eropah menakluk negeri orang Islam, fahaman ini dibawa ke dalam masyarakat Islam. Khususnya bila orang Islam kalah dalam perang, mereka menakluk negeri orang Islam. Orang Islam lawan. Lawan-lawan, mereka ajak berdamai. Akhirnya setuju berdamai. Dalam perdamaian ini, mereka buat perjanjian. Bak agama serah kamu, orang Islam. Bak dunia serah ke kami. Jadi bak agama tu sekadar waktu semayang, tengok anak bulan, nak puasa, nak raya, hanya kahwin, bagi pesaka, harta wakaf. Dalam bab mentadbir negara, politik, ekonomi, ikut ideologi, tak ikut agama dah. Sedangkan perkara ini ada dalam Quran, ada dalam hadis. Oleh kerana banyak orang Islam, dia mengaji fardu ain je. Tak mengaji bab muamalat, tak mengaji bab siasah, tak mengaji ni. Cukup dah, kita boleh mari sejik dah. Cukup dah. Akhirnya, agama ni bab sejik lah. Jadi bab merentah negeri, bab undang-undang jenayah, undang-undang macam-macam tu tak kait dengan agama, ikut pandang kita lah. Inilah merosakkan orang Islam. Meninggalkan Quran yang sempurna, yang cukup. Meninggalkan ajaran Nabi SAW. Benarlah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu taat kepada satu golongan dari kalangan mereka yang mempunyai kitab, Yahudi dan Kristian, nescaya mereka akan menyesatkan kamu. Setelah kamu beriman, kamu menjadi orang-orang yang kafir. Setelah beriman, kamu jadi kafir. Di antaranya ada orang Islam yang tinggal agama Islam, tak maju Islam, masuk Kristian lah senang. Masuk agama lain senang. Ini sebahagian. Jadi begitu. Bila dia tengok orang Islam ni mundur, tak orang putih maju, ikut orang putih lah, ikut agama dia. Sebahagiannya tak sedar, menolak hukum-hukum Islam. Kalau jahil berdosa lah, tak ada kafir, berdosa. Kita akan baca kemudian. Banyak yang jahil lah. Tetapi kalau tahu ni hukum Islam, tolak juga. Jadi kafir. Jadi kafir. Tolak hukum Islam. Ini bahaya. Berlaku kalangan orang Islam. Kita harapnya banyak yang jahil tak tahu. Hadis Rasulullah SAW. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan terpengaruh dengan perjalanan orang-orang zaman dahulu sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut juga. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mereka itu Yahudi dan Nasrani kah? Siapakah lagi? Nabi beri amaran.
kamu akan terpengaruh dengan orang zaman dulu. Tinggal ajaran Allah, mula-mula sedekah, kemudian sehasta, lepas tu sedapa. Akhirnya masuk dalam bewok, ikut orang, tak ikut agama kita sendiri. Ini berlaku kalangan orang Yahudi dan Kristian selepas Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Selepas Nabi-Nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Jadi sesat. Terpengaruh dengan orang-orang yang tidak beragama samawi. Terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ini umat zaman dulu. Kamu akan ikut umat ni. Lalu sahabat kata Yahudi dan Kristian ke? Nabi kata iyalah, Yahudi Kristian lah. Orang Yahudi selepas Nabi-Nabi mereka tak ada, mereka menyeleweng. Orang Kristian selepas Nabi Isa diangkat, mereka menyeleweng. Kita orang Islam pun jadi menyeleweng macam mereka juga. Kalau ikut mereka meninggalkan Islam. Aliran ideologi, falsafah dan teori-teori tersebut khususnya mengenai urusan kenegaraan atau ekonomi atau kemasyarakatan dengan memakai berbagai-bagai nama seperti sekularisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, beragamatisme dan lain-lain dan sebagainya. Kini pula terus lebih mengelurukan apabila dimasukkan di atas nama pengajian Islam. Menggunakan jenamanya seperti aliran liberal, Islam liberal dan sebagainya. Ada Islam liberal kata dia. Islam juga Islam liberal. Melaksanakan cara yang telah diberi amaran oleh Allah terhadap orang-orang Yahudi dengan firman-Nya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa lahum mimma yaksibun. Yang bermaksud, maka kecelakaan ke dalam jurang neraka bagi mereka yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata ini daripada sisi Allah, supaya membeli kesenangan dengan kerja jahat itu dengan harga yang murah. Maka kecelakaan ke dalam jurang neraka dengan sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Dan kecelakaan ke dalam jurang neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Orang Yahudi zaman dulu, ulama-ulama mereka tulis kitab sendiri, menyeleweng pada agama. Beritahu ke orang ramai, inilah agamanya. Orang ramai jadi sesat. Maka kita orang Islam pun boleh jadi begitu juga. Kita saksikan bila sekularisme masuk dalam negara Islam, diberi kuasa agama pada orang Islam. Lalu pindah hukum agama. Kononnya mahkamah syariat. Mahkamah syariat. Dalam Islamnya ada hukum syariat yang berkait dengan hudud, qisas dan ta'zir. Sudah ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kita pindah dalam perkara hudud, qisas pun dipindah hukum itu. Contohnya, kononnya hukum mahkamah syariat. Orang berzina denda 300 riyal. 3,000 riyal. Mana ada dalam Quran? Quran kata, kalau nyata berzina, kena hukum hudud. Yang kahwin, yang tak kahwin. Kalau tak nyata zina, ada pergaulan, kena hukum ta'zir. Dipindah. Kata ini hukum mahkamah syariat. Bidang bersyariat. Ini bala. Menyebabkan bencana pada orang Islam. Jadi rosak. Ini jadi masalah. Terdapat orang-orang yang masih mengaku agama Islam di atas nama mengkaji sedalam ajaran Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tersambung perbincangan berkenaan kelahiran, ideologi dan teori-teori moden dan pengaruhnya terhadap umat Islam. Terdapat orang-orang yang masih mengaku beragama Islam di atas nama mengkaji sedalam-dalamnya ajaran Islam. Tidak faham dan tidak mengerti atau tidak tegas dan jahil berkenaan dengan Islam dalam perkara ini, walaupun dia tahu ilmu agama dalam perkara yang lain, tetapi jahil dalam memahami perubahan masyarakat dan pengaruh yang menyesatkan. Paling malang kalau jahilnya merekap, tidak sedar dirinya jahil, tetapi mahu bercakap berkenaan Islam, lalu menganut ideologi itu, berjuang dengan bersungguh-sungguh meninggalkan syariat Islam sendiri. Mereka mengambil ideologi itu dalam perkara-perkara pemerintahan, politik dan ekonomi, atau dengan lain perkataan dalam perkara urusan kehidupan dunia. Bahkan ada di antara mereka yang berani menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan jahat dan fitnah-fitnah, seperti Islam tidak sesuai lagi di zaman ini, atau Islam mestilah disesuaikan dengan ideologi itu dengan membuat perubahan-perubahan yang berani sehingga menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang sesat di zaman ini, memecah belahkan masyarakat Islam daripada tali agama Allah. Ini adalah kerana kesan daripada kelemahan sistem pendidikan dan pelajaran yang tidak berubah. Apabila penjajah masuk ke dalam negeri Islam, mereka menguasai pentadbiran negara. Mereka pisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama, semayang, puasa, menentukan anak bulan Ramadan, hari raya, zakat, perhiasan nikah kahwin, hari tua pesaka, wakaf, diserah pada orang Islam. Mereka tak kacau, mereka tak ganggu. Mereka tak pecah raja-raja, tapi mereka buang kuasa raja-raja. Raja-raja ada kuasa agama sahaja, tak ada kuasa mentadbir dan memerintah. Mereka lantik para pegawai
bagi pihak penjajah itu di negeri umat Islam. Dan di sana berlaku tekanan terhadap pendidikan agama, menyebabkan kelemahan dalam pendidikan agama. Ada yang masih sayang pada agama, mengaji agama, mengaji nah saja, mengaji kitab-kitab yang dikarang zaman Amawiyah, Abbasiyah, kitab zaman dulu. Memang apa semayang, puasa, zakat, haji tak berubah. Tetapi hukum-hukum amalat, hukum-hukum politik mengalami perubahan. Contohnya zaman dulu tiada ada bank. Mana ada bank zaman dulu? Sekarang ada bank. Zaman dulu tak ada pilihan raya umum, sekarang ada pilihan raya umum. Macam-macam lagi urusan yang berkait dengan politik, ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam Islam ada juga ilmu-ilmu itu. Bukan ada kitab-kitabnya. Yang mengaji pondok, mengaji fardu ain. Bab ibadat, bab muamalat, ikut mazhab masing-masing. Terhad kitab kuning mengikut zaman kitab itu dikarang. Masalah-masalah baru tak ada. Bila mari masalah baru, tak kena masalah baru ni. Sebagai satu contoh, saya pernah dengar ada ulama-ulama pondok mengatakan bunga bank itu halal. Kenapa tak ada dalam kitab? Dia sebut interest. Dan kita sebut riba. Sekarang ni sebut faedah pula dah. Riba dia namakan faedah. Padahal sudah ada takrif tentang riba. Antara riba nasak yang tak ada khilaf kalangan ulama, iaitulah memberi pinjaman, menetapkan bayaran bunga dalam tempoh sekian, jumlah yang sekian banyak. Sama ada orang tu mampu tak mampu, tetap tak berubah faedah itu. Ini adalah takrif riba. Mereka tak faham takrif ni, mereka sudah faham perkataan riba itu saja. Sedangkan interest dia itulah sebagai contoh. Bila Nabi wafat, para sahabat bermusyawarah istighfar sa'idah. Pilih khalifah. Ada 3 calon. Tanya setuju siapa dia, setuju siapa dia. Ansar setuju Sa'ad bin Ubadah. Keluarga Nabi setuju Ahli Bait. Keluarga Nabi jadi ketua negara. Kalangan Muhajirin dan beberapa kalangan Ansar, ketua negara mesti dipilih oleh Quraisy, seorang tokoh yang paling berpengaruh di zamannya. Peti undi tak ada. Mengundilah itu. Dan di sana ada ulama-ulama yang menulis kitab. Al-Mawardi kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Imam Al-Haramain kitab Ghiyath. Berkait dengan pemerintahan. Kitab ni tak mengaji di pondok. Tak belajar di pondok kitab ni. Belajar kitab Majmu' Syarah Muhadzab paling tingginya. Kitab Tahrir, kitab ngaji kitab tasawuf. Jadi masalah-masalah baru mereka tak faham. Mengaji kitab akidah, dan akidahnya ialah ada mazhab Khawarij, mazhab Syiah, mazhab Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Komunis tak ada. Kapitalis tak ada.
Sedangkan komunis ni tu pada Kaudat Jabariyah lagi tak percaya ketuhanan tu. Terdapat kalangan yang mengaju agama sokong komunis. Tak tahu komunis tu nak apa. Dia ke lawan penjajah ke? Ikutlah. Memanglah komunis lawan penjajah British. Tak dinafikan, tapi komunis pun penjajah juga. Dia tak faham, oleh kerana dia lawan orang putih, kita ikut dia sama. Sedangkan fahaman komunis teruk pada orang putih lagi. Orang putih percaya ke Tuhan, komunis tak percaya ke Tuhan. Saya pernah baca, tak silap saya, Buya Hamka menulis tulisan dia di Indonesia, kempen pilihan raya Tok Guru Pondok, saruh atas petah komunis. Kempen pilihan raya, sokong parti komunis. Berlaku sebab begitu sekali. Di Malaysia, ustaz-ustaz masuk hutan dengan komunis. Semangat terawih dengan komunis. Komunis tak halang kalau semangat terawih. Sedangkan buku komunis Karl Marx mengatakan Tuhan tak ada. Tak percaya pada Tuhan. Ini satu pihak. Satu pihak lagi yang terpengaruh dengan Barat, mengaji orang putih. Mengaji orang putih, masih semayang, masih puasa. Oleh kerana tengok kemajuan orang-orang Barat ni hebat, kita kena ikut Barat lah. Tak boleh ikutlah hukum-hukum yang ada dalam kitab ni, semayang cukup lah, puasa tak apa. Sebab begitu sekali. Ini kelemahan yang berlaku. Di sana ada ulama-ulama mujaddid. Ulama yang membaharukan kepahaman umat, mempertahankan Islam. Ulama-ulama ini ditahan, dipenjara, dibuang negeri, dibunuh pun ada. Orang pun takut. Menyebabkan kecelaruan di dalam memahami Islam. Maka masuklah dalam masyarakat Islam ideologi dan teori-teori. Kadang-kadang pendukung parti-parti sekular ini dia sesuaikan kepahaman itu dengan Islam. Contohnya ada mengatakan dalam Islam ada komunis juga. Kerana pahaman komunis mengharamkan riba. Islam mengharamkan riba. Riba ni ialah amalan kapitalis. Itu komunis dalam Islam lah. Yang liberal kapitalis pula, Islam menggalakkan ekonomi bebas. Maka paham kapitalis ada dalam Islam. Padahal bebasnya babas, riba pun tak apa. Jadi bercelarulah kepahaman umat Islam. Menyebabkan lahirnya Islam liberal. Islam yang bebas daripada ikatan-ikatan nas. Nah Quran ni tak boleh pakai, nah hadis tak boleh pakai. Dia tak tahu nah Quran ni ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Ada nah yang tetap. Ada nah yang berkait dengan sebab-sebab turunnya ayat. Proses pelaksanaan hukum. Contohnya semayang memang ada nas tetap. Berapa hukum? Arak tu haram ada nas tetap. Sebagai contoh. Tapi proses mengharamkan arak itu Tuhan turunkan nas demi nas. Contohnya peringkat awal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya Muhammad tentang arak dan judi. Beritahu arak dan judi itu ada manfaat dan ada dosa mudarat. Tapi mudaratnya lebih besar. Itu peringkat yang sama. Kemudian berlaku orang Islam masih minum arak, sembahyang dah tinggal. Mabuk tengah sembahyang, baik kuliah kafirun dah boleh nak berhenti mabuk. Kalau ulang Allah tulis mabuk.
Tu ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sembahyang dalam keadaan mabuk. Tu ayat peringkat kedua. Maka lambat lagi nak sembahyang boleh minum arak lagi lah. Ayat ni dinasahkan. Ada nasih mansuh. Dinasahkan hukumnya. Tu ayat yang kemudian haram terus. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib itu adalah keji amalan syaitan. Jauhlah semuanya. Ayat ini diturunkan kemudian. Maka ayat dulu itu dinasahkan. Bacaannya masih ada dalam Quran. Tapi hukum sudah dinasahkan. Ada macam ni. Hadis-hadis pun begitu juga. Jadi puak-puak yang tak mengaji ulumul Quran, tak mengaji ni, ulumul hadis, dia anggap ada apa lah. Ayat kata ada apa. Cuma nak sembahyang dari minum arak. Pada ayat itu sudah dinasahkan hukumnya. Bagi contohlah. Banyak lagi. Ini menimbulkan kepahaman yang keliru. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan penjajah buat masuk ideologi. Kerana penjajah ini tujuan dia jangan Islam ni balik. Kalau orang Islam beramal dengan politik Islam, ekonomi Islam, orang Islam kuat semula, jadi kuasa besar dunia. Maka dihalang habis-habisan. Dia sekat. Kalau ada usaha nak balik semua daripada Islam, nak mengetah, mesti dihalang. Seluruh dunia. Di Algeria menang-menang pilihan raya dibatalkan. Di Mesir menang-menang digulingkan. Di Turki digulingkan. Di Iran nak laksanakan Islam, Syiah dia tidak boleh. Syiah pula. Syiah pun agak haram juga. Judi haram juga. Tapi duk besar kat Syiah tu lah. Tak sebut pasal haram arak, haram judi, laksana hudud, qisas. Dia laksanakan. Duduk bahas pasal dia Syiah. Cari kawan-kawan yang dhaif. Cari hak-hak sesat dalam Syiah. Tak nak Sunni buat dia sesat. Ayah Ping tu, Sunni tu. Ayah Ping tu. Dia cari ni lah. Oh ni ada ni orang sesat dalam Syiah ni ada. Hak macam Ayah Ping. Ada berapa orang dia. Jadi sini ada besar-besar. Tujuannya nak menghalang Islam tu memerintah semula. Dah. Dan orang Islam bangkit semula. Nak tubuhkan negara. Sehingga jadi kuasa besar dunia. Maka dia buat halangan-halangan ini. Oleh kerana Islam itu ialah ad-din. Yang maksudnya meliputi segala-galanya. Maka tidak sempurna dia terjemahkan dengan agama sahaja. Maka Allah mengharamkan kita menjuzukkan Islam. Menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Seperti masih beribadat secara Islam, bernikah kahwin secara Islam, melakukan urusan kematian secara Islam. Tetapi pemerintahan, ekonomi dan urusan duniawi yang lain telah menolak Islam. Berani engkarkan ajaran Islam. Menjadi murtad, wal-iyadzubillah. Ada orang baca wal-iyadzubillah. Wal-iyadzubillah. Bacaan lebih fasih wal-iyadzubillah. Maf'ulul mutlaq. A'udzu iyadan billah. Aku berlindung dengan perlindungan yang sesungguhnya. Wal-iyadzubillah, perlindungan itu dengan Allah. Betul juga, bukan tak betul. Tapi lebih baligh. Wal-iyadzubillah. Kalau dikatakannya dengan ilmunya, walaupun masih bersemayang, puasa, berhaji dan mengerjakan ibadat-ibadat yang lain, inilah bahaya yang menimpa Islam sekarang ini. Bahawa penganutnya sendiri telah mengingkari ajarannya, mempermainkannya menurut selera. Kalau kana jahil, maka berdosa besar. Kerana tidak belajar agama Islam dengan sempurna. Oleh itu, maka sangat penting kita mengenali perkara-perkara baru yang diadakan di setiap zaman supaya selamatkan akidah dan iman kita. Dan kita menyedari betapa wajib mempertahankan Islam.
dan menentang musuh baru itu dengan sesungguhnya. Musuh-musuh baru, iaitulah penganut ideologi dan kefahaman. Ini mesti lawan. Kalau dulu Mu'tazilah, sekarang ini ideologi. Sebahagian daripada cabaran terhadap akidah. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah 'azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya, dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata kepada kamu. Maka juga kamu terpesong setelah datangnya keterangan-keterangan, maka ketahuilah bahawa Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Adakah kamu menunggu setelah datangnya hari kiamat? Apabila Allah datang untuk membicarakan kamu diiringi oleh awan dan para malaikat, lalu dibuat keputusan menjatuhkan hukuman, dan kepadanya sahaja dikembalikan segala perkara. Islam adalah ad-din. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. Din sisi Allah Islam. Perkataan din ni lebih luas dari makna agama, religion dalam bahasa Inggeris. Agama sempit makna dia. Ad-din, agama dan urusan-urusan dunia yang berkait dengan ajaran Islam. Itu makna ad-din. Termasuk urusan duniawi. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, mengaji sifat 20, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu Allah Ta'ala segala-galanya. Allah Ta'ala tahu belaka. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak tahu bab niaga. Allah Ta'ala tak tahu bab politik. Allah Ta'ala tak tahu bab. Allah Ta'ala tahu bab sembahyang je. Betul ke tu? Allah Ta'ala tahu semua. Kemudian antara sifat 20 tu kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala itu Quran. Taurah, Zabur, Injil, Quran. Dalam kitab-kitab ni ada semua hukum. Bukan sahaja hukum sembahyang, hukum kehidupan manusia. Ada dalam kitab-kitab ni. Quran kalam Allah Ta'ala. Mengaji Quran bukan main sedap lagunya, tajwidnya. Tak tahu apa benda ada dalam Quran tu. Undang-undang antarabangsa ada dalam Quran, undang-undang perang ada dalam Quran, undang-undang damai ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Ni hebatnya Quran ni. Kitab mukjizat. Yang kita kena faham. Quran kalam Allah Ta'ala. Yang sempurna. Yang cukup. Dan Allah Ta'ala suruh masuk dalam Islam semuanya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam semuanya. Jangan ikut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh nyata daripada kamu. Setengah ulama tafsir meriwayatkan ayat ini turun kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Seorang pendeta Yahudi yang alim, yang masuk Islam, ya Nabi janji dia ni ahli syurga. Nabi Salam ni. Setelah dia masuk Islam, dia minta izin dengan Nabi. Dia akan kawan dia. Oleh kerana menjadi amalan dia, tiap-tiap amalan satu dia baca kitab Taurah. Kitab Taurah ni kitab Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa AS. Apa salahnya baca Taurah untuk ambil berkat? Nak baca kitab Taurah malam satu. Macam kita baca Yasin malam Jumaat lah. Nak ambil berkat. Tuhan tu ayat masuk dalam Islam semuanya. Kitab Taurah sudah dinasahkan. Tak boleh pakai dalam hukum dengan pakai Quran dah.
Ha. Kalau tak pakai Quran semua, ikut syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan musuh yang nyata pada kamu. Kalau mu gelincir, Allah Ta'ala tahu. Kamu akan berbicara pada hari kiamat. Dan kita kena percaya bahawa tiap-tiap orang manusia ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang menulis amalan kita. Malaikat ni kerja dia tulis amalan. Kita bercakap, kita duduk di mana-mana, dalam masjid, duduk di pejabat, duduk di ofis, dalam kenderaan, di mana-mana malaikat tulis. Kita berniaga di kedai, malaikat tulis. Bukan malaikat tunggu sejik, orang main semayang, tasik. Lepas tu, bila buat kerja, malaikat lock lah. Kau akan ikut mana buat apa-apa. Tak ada, malaikat tulis belaka. Dia tulis semua amalan manusia. Bukan saja orang semayang, orang meniaga, orang cocok tanam, orang memerintah negara, dia soal pada hari kiamat. Dia bawa tulisan cita-cita malaikat ni. Orang rasuah, orang terima hadiah, malaikat tulis belaka. Dan sebab itulah orang yang beriman, dia ikut Islam di mana saja. Semua urusan kehidupan dia. Adakah kamu nak tunggu bila berlaku hari kiamat? Kamu dibicara di hadapan Allah. Dia dedahkan suratan amalan kamu. Baca satu-satu dengan detail. Kamu nak tunggu. Kamu bacalah pada hari itu. Akan disoal semua segala-galanya. Apa amalan kamu, apa ikutan kamu, apa jamaah yang kamu ikut di atas dunia ni, puak mana, siapa dia berkawan, semua akan disoal pada hari kiamat. Jadi semua urusan kita berkait dengan agama, dengan Islam. Maka ternyata yang lain daripada Islam itu adalah kesesatan. Wallahu a'lam.